Dari Hotel Muzaffar Melaka mempersembahkan Malam Anugerah Zero to CEO. Semangat kita kian membara, semangat kita makin menyala, tekun usaha untuk berjaya, takkan pudar. Semangat kita takkan pudar, semangat kita takkan pudar, semangat kita. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Malam Anugerah Zero to CEO. Baik, terima kasih. Dan saya Fizo Omar selaku hos anda akan menemani anda sepanjang Malam Anugerah ini. Sebelum itu saya nak ucapkan terima kasih kepada tetamu terhormat kita. Yang berhormat Tan Sri Noh bin Haji Omar, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Yang berbahagia Datuk Suryani binti Datuk Ahmad, Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Yang berbahagia Datuk Seri Said Hussein Al-Habsyi, Pengerusi SME Corp Malaysia. Dan lagi sekali kepada anda semua yang sudi bersama kami untuk meraihkan Malam Anugerah Zero to CEO ini. Selama 13 minggu, peserta-peserta Zero to CEO mengharungi berbagai tugasan demi tugasan. Dan sekarang ni tibalah masanya untuk kita menentukan siapakah yang terbaik di antara yang terbaik. Sebenarnya mereka ni semua sudah pun menang kerana berjaya bertahan sehingga kepusingan terakhir pada malam ini. Dan selama 13 minggu ini juga mereka diberikan pelbagai ilmu untuk menjadikan mereka usahawan yang berjaya, yang mampu bersaing. Lebih-lebih lagi dalam keadaan negara yang dilanda pandemik COVID ini. Baiklah, para mentor tidak pernah jemu dan lelah untuk membantu peserta-peserta ini. Tidak ada apa lagi yang mereka inginkan selain melihat peserta-peserta di dalam program ini berjaya melebarkan empayar perniagaan mereka sekaligus menjadi seorang usahawan yang berilmu. Hadirin yang dihormati sekalian, inilah barisan mentor-mentor di dalam program ini yang diketuai oleh Datuk Faridah Hanim. Dipersilakan Datuk bersama mentor-mentornya. Terima kasih. Kalau dah mentor-mentornya hebat, sudah pasti juri-jurinya juga hebat. Setiap minggu penilaian dibuat oleh 3 juri tetap. Dengan segala hormatnya saya menjemput juri-juri tetap bagi program ini, iaitu Datin Fauzia Gaus selaku founder dan CEO FG Walid Birdnest. Yang berbahagia Encik Rizal Naini, Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp. Yang berbahagia Datuk Yasmin Mahmud, seorang ahli dunia korporat, CEO syarikat termasyhur antarabangsa, selaku Ketua Juri Program Zero to CEO. Baik, sudah pasti ada ganjaran atas segala penat lelah peserta dengan tugasan yang diberikan oleh mentor mereka setiap minggu. Dan saya dengar ada ganjaran yang paling diharap-harapkan oleh mereka adalah bantuan dari SME Corp Malaysia, itu berbentuk grant. Dan dengan kata ada lagi hadiah-hadiah tambahan untuk minggu akhir ini. Jom sama-sama kita saksikan.
dari 10 pintu rezeki adalah perniagaan. Saya ingin melihat orang-orang Islam kita, orang-orang Melayu kita berjaya. Sakit ke, tak sakit ke, hancur ke, sebab untuk anak dengan suami saya nak bantu juga. Saya usaha dengan diri saya sendiri tanpa sebarang modal sebab saya memang tak ada modal, tapi saya nak percaya. Semua bisnes pun memang kena ada modal, memang kena ada modal sendiri. Itulah namanya pengorbanan kita. Saya nak jadi hero untuk anak-anak saya. Mak Chun dah bagi peluang pada kami semua untuk tingkatkan pendapatan. Jadi kita minta sangat Mak Chun bagi peluang pada kami untuk terus berada di sini. Saya nak ajak anda semua berjihad ekonomi. Jihad kita tolong antara satu sama lain. Kita dah tak boleh hidup hanya berharap bantuan kerajaan. Kita rapatkan saf, kita bersatu, kita mengangkat, memartabatkan produk-produk usahawan kita. Apa jadi dengan produk kita di dalam supermarket satu Malaysia? Itulah dia. Satu jenama yang pernah menjadi fenomena di arena seni apabila berjaya meraih rating yang tinggi di TV3. Tahniah diucapkan kepada Mak Chun. Mak Chun akhirnya menjadi pejuang kepada produk-produk IKS dan berterusan membantu usahawan-usahawan IKS melalui beberapa program keusahawanan. Pernah juga dianugerahkan sebagai ikon usahawan desa oleh MARA dan menjadi ambassador MDEC bagi program e-usahawan. Beliau juga bakal menerima lagi satu anugerah Women Entrepreneur Award di Asia's Women of Influence Award di India Disember ini. Tahniah lagi sekali Mak Chun. Dan dengan segala hormatnya, saya menjemput Puan Erma Fatimah atau lebih dikenali sebagai Mak Chun untuk mengumumkan pemenang bagi kategori Geng Niaga Mak Chun. Dipersilakan Mak Chun bersama dengan jinianya. Dan saya juga ingin menjemput yang berbahagia Datuk Yasmin Mahmud sekali lagi ke atas pentas selaku ketua juri kita bagi menyampaikan anugerah bagi kategori Geng Niaga Mak Chun. Dipersilakan Datuk Yasmin. Mereka adalah di antara 7,000 yang menghantar borang permohonan untuk memasuki program ini. Mereka bukan usahawan. Mereka tak ada produk, mereka tak ada syarikat, mereka tak ada akaun yang aktif untuk melayakkan mereka mendapat apa-apa grant ataupun bantuan kerajaan. Mereka hanya ada impian yang besar untuk menjadi seorang usahawan. Kami sumbat mereka dengan ilmu. Kami kerah mereka untuk berniaga. Kami bagi mereka target untuk mereka capai setiap minggu. Dan hari ini, mereka sudah pun menjadi CEO. Mereka berjaya membuka syarikat. Mereka berjaya menjana pendapatan. Mereka berjaya masuk kampung cari asnaf. Mereka berjaya masuk ke dalam felda-felda dan membantu orang-orang susah untuk menjana pendapatan melalui perniagaan. Dan itulah tugas utama mereka di dalam program ini. Mereka tidak mengenali antara satu sama lain, tapi mereka telah membuat kumpulan setiap negeri, membuka syarikat, berkongsi, dan ada yang sedang membuat pertubuhan untuk bersama-sama berjuang. Walaupun tidak ada anugerah buat mereka, tapi saya ingin memberi anugerah kepada mereka sebagai satu amanah kepada mereka untuk memelihara silaturahim ini. Dengan ini saya ingin mengumumkan kumpulan yang terbaik.
Kumpulan yang bersatu, kumpulan yang membantu antara satu sama lain. Kumpulan yang tidak ada hasad dengki. Kumpulan yang membuang segala sifat-sifat Melayu yang tidak baik. Kumpulan yang bersyukur. Dan itu. Tempat ketiga adalah kumpulan Jinia Johor. Tempat kedua ada kumpulan daripada Melaka. Dan juara kumpulan ini, penyatuan mereka luar biasa. Berpanas, berhujan, meredah 8 tapak pasar tani di Selangor. Inilah dia, Jinia Selangor. Mereka juga telah memasuki beberapa kedai runcit, supermarket dan diberikan tapak pasar tani untuk berniaga sepanjang program ini. Safina Jaafar, Zurina Sharum, Zurul Ain, Irwan Faruzi tidak dapat hadir kerana sakit, dan juga Mas Nita Abdul Fattah. Impian mereka hendak membuka kedai runcit, menjual produk-produk IKS. Tapi mereka tidak berkemampuan. Mereka tidak ada modal yang cukup. Mereka tidak ada syarikat yang kukuh. Saya juga tidak mampu nak memberikan modal pusingan kepada mereka. Tidak mampu untuk saya memberikan sebuah minimarket untuk mereka. Tapi saya percaya mereka akan berjaya. Dengan itu, saya hanya mampu menghadiahkan kepada mereka rak yang berisi produk-produk usahawan IKS untuk mereka bermulakan impian untuk mempunyai kedai runcit dari rumah, kerana saya percaya dari rumah akan lahirnya kedai runcit. Dan seterusnya, saya ingin menjemput Syed Mahathir Syed Yahya, Nur Syazaliana Muhammad Ali, Nur Atika, Umi Saufiah, Nur Salama Salam, Nur Syakila Yusuf, Syamsiah Yahya, Muhammad Fitri Syahbanan, Muhammad Rakib Al-Wafi dan Muhammad Rasul Hakimi. Mereka juga mempunyai impian yang besar untuk memperluaskan perniagaan mereka. Tapi malangnya mereka tidak ada modal yang besar. Mereka telah membuka kios-kios kopi jalanan dengan rasa tak bersalahnya menggunakan nama Mok Chun. Saya boleh saman mereka sebenarnya. Dengan meletakkan kopi Mak Chun Kayangan, kopi Ganjau Melaka, kopi Gantung, kopi itu dan ini. Dan itu adalah perjuangan mereka untuk membesarkan empire perniagaan mereka. Dan alhamdulillah, mereka juga berjaya mendapat reseller yang menjual kopi tersebut di beberapa tempat yang lain. Sekali lagi, saya tidak mampu untuk memberikan geran yang besar kepada mereka. Saya tidak mampu untuk membuka kafe kopi untuk mereka. Tapi saya percaya semangat yang ada pada diri mereka akan membesarkan lagi perniagaan mereka. Kerana semangat itulah yang berada bersama mereka ketika ini. Dengan itu, saya hanya mampu memberikan hadiah itu kepada anda. Semoga kios ini setiap kali anda melihatnya akan mendapat semangat untuk meneruskan perjuangan anda, untuk membesarkan empire perniagaan anda. Karena itu bukan hadiah, itu amanah dari saya buat mereka. Seterusnya,
Saya juga ingin memberi hadiah istimewa kepada seorang jiniah saya yang lumpuh tapi membuka kedai runcit, menjual produk-produk IKS. Beliau tidak dapat hadir bersama kita pada hari ini kerana kesihatannya tidak mengizinkan. Beliau berjaya menjual sebanyak 17,409 dalam keadaannya yang sakit, masuk hospital dan keluar hospital. Untuk itu, untuk Irwan, saya hanya mampu berikan hadiah daripada TV3 dan Ogawa, iaitu kalau ikutkan hati saya mahu mereka semua menang. Mereka sudah menang di hati saya. Mereka sudah berjaya mencapai target yang saya impikan. Namun saya tak mampu untuk memberi kesemuanya kemenangan. Untuk itu, saya ingin mengumumkan jiniah saya yang berpotensi. Saya percaya dengan ilmu yang saya berikan, dengan segala perjuangan mereka di dalam program ini dan usaha mereka, mereka pasti akan menjadi geng niaga Mak Chun yang hebat. Mereka bakal mendapat geran sebanyak RM20,000 dari SME Corp dan mudah-mudahan mereka akan berterusan berniaga istiqamah. Saya ingin mengumumkan Muhammad Rakib Al-Wafi, Muhammad Fitri Syahbanan, Maimunah Azizah Syuhaida, Maria Hashim dan Cikgu Nuli Abdullah. Inilah dia geng niaga Mak Chun yang berpotensi. Seterusnya, saya ingin mengumumkan kebat ketiga jualan tertinggi adalah Nur Hawa Benzin dengan jualan sebanyak 51,638. Tempat kedua jualan tertinggi adalah Cikgu Nurli dengan jualan 59,377. Dan jualan tertinggi selama 13 minggu. Beliau bukan saja jual kepada pelanggan, tetapi beliau juga ada reseller yang ramai masuk ke dalam kedai dan supermarket. Dan yang paling penting, beliau sangat konsisten. Saya dengan bangganya menjemput Mashalina Halim dengan jualan sebanyak 79,899. Beliau pernah dijangkiti COVID tapi masih tetap berniaga. Tak tahu macam mana cara dia buat. Seterusnya saya ingin mengumumkan geng niaga Mak Chun terbaik. Geng niaga Mak Chun terbaik dipilih berdasarkan bukan saja jualan tertinggi, tetapi prestasi mereka dalam tugasan yang diberikan setiap minggu dan juga kreativiti mereka untuk mengembangkan perniagaan mereka. Tempat ketiga bagi anugerah geng niaga Mak Chun terbaik, Sarina Muhammad Sow. Beliau mempunyai 2 pasar tani yang diberikan untuk berniaga, mempunyai reseller dan banyak membuat program infak. Tempat kedua, jiniah terbaik saya. Beliau mempunyai 40 kedai runcit yang dah masuk produk-produk Mak Chun dan IKS. Beliau telah membuka 2 kedai runcit, mempunyai reseller yang ramai dan beliau
menyahut cabaran saya untuk memasuki tafiz-tafiz dan rumah anak yatim di Malaysia dan membuka mad menjual produk-produk IKS sebagai satu pendapatan kepada rumah-rumah anak yatim dan tafiz. Siapa lagi kalau bukan Nur Hawa dan juara Jinia terbaik saya yang sangat konsisten setiap minggu walaupun dia dijangkiti COVID, dia tidak pernah berhenti membuat jualan. Mempunyai jualan tertinggi dan sangat berharap untuk membuka sebuah kedai runcit dengan jualan yang hebat sebanyak 79,899. Saya dengan bangganya menyebut Mas Shalina Halim sebagai juara Jinia terbaik saya. Saya ada lagi kejutan buat mereka. Ada 2 lagi Jinia yang layak untuk menjadi Jinia terbaik pada malam ini. Yaitu Siti Pewangi Abdullah dan Mas Nita Abdul Fattah. Kelima-lima Jinia terbaik ini akan menerima bantuan grant dari SME Corp bernilai RM50,000. Dan ada lagi satu kejutan. Kerana mereka berniaga bersungguh-sungguh nak merebut hadiah pergi umrah, saya berjaya merayu di puncak genting kepada bos 3D Travel and Tours untuk menambah 2 lagi pemenang yang akan menerima package umrah dan mereka boleh pergi seawal 24 hari bulan ini kalau mereka nak. Dengan itu saya mengumumkan Sarina dan Nur Hawa untuk menerima hadiah package umrah tersebut. Dan itu saja. Sudah tidak ada lagi kejutan buat anda semua. Itu saja. Baik, tahniah diucapkan. Kejap Mak Chun, nanti dulu. Okey. Terlalu banyak kejutan yang Mak Chun buat pada hari ini dan sebenarnya kita pun ada kejutan untuk Mak Chun. Nanti dulu sekejap Mak Chun. Okey, saya pun nak buat kejutan juga. Kita faham disebabkan 13 minggu ni Mak Chun berhempas pulas. Macam-macam program dia buat. Bagi tumpuan kepada jinia-jinia dia ni, mendidik diorang ni semua dan juga buat road tour satu Malaysia untuk memastikan mereka ni betul-betul berjaya apa yang kita nampak hari ini. Jadi, hari ini pihak TV3 dengan Tajaan Ogawa menghadiahkan Mak Chun satu kerusi urut bernilai RM25,000. Khas untuk Mak Chun. Wow. Dan juga projektor Aurosmart bernilai RM1,300. Wow, cuba bayangkan Mak Chun lepas ni sambil duduk atas kursi urut, tengok projektor, hopefully dapat macam-macam idea yang menarik. Kerana Mak Chun, ini bukan hadiah saja-saja TV3 nak bagi pada Mak Chun. Bukan saja-saja kerana Mak Chun ada satu tugasan yang besar selepas ini. Kalau Mak Chun nak tahu, pereka seni grafik dan visual kesayangan Mak Chun, Encik Amir dari AF Design Work telah pun bersetuju untuk menaja desain produk-produk IKS yang Mak Chun perlu bantu mereka jenamakan di bawah produk Mak Chun. Ada tugasan dia Mak Chun. Inilah dia. Produk-produk IKS. Satu tugasan baru untuk Mak Chun. Mak Chun kena jenamakan semula di bawah jenama Mak Chun sambil duduk atas kursi urut tu. Jadi Mak Chun kena fikirlah mana nak dapat duit, macam mana nak buat, mana dapat idea. Saya serahkan pada Mak Chun. Sama-sama.
programmer saja. Ini program bimbingan untuk menjadikan anda semua usahawan berilmu dan berdaya saing. Masa is time, time is masa. Time ni lah kita nak start buat duit. Tugasan anda adalah Google Ads. As a founder, as a boss, as an organizer, you must set a target. Kita nak tengok pertumbuhan, growth, sales masing-masing. Forecast sangat penting, emergency fund sangat penting. MOC kita ke lautlah bisnes kita. Berapa botol capacity you boleh produce sehari? Please lengkapkan your BFO, iaitu benefit features offer. Cari 10 keyword positif, set up 10 ad group, cari 20 negative keyword, dapatkan 10 ads yang approved and ready to run. So kalau emergency fund tak prepare daripada awal-awal bisnes, duk asyik merompak, duk syarikat tak pernah asingkan untuk emergency fund, bila berlakunya PKP, memang ke laut dalam lah jadi. Buat sekali terus kaya raya, terus besok boleh beli Bentley. Memang tak lah. Pada minggu ni kita nak tengok mereka punya reality check apa yang berlaku setelah dia belajar dengan mentor-mentor, setelah dia buat task-task ni macam mana semua task ni memberi impact kepada performance bisnes mereka, terutama kita fokus kepada jualan mereka. Jadi orang yang paling banyak mengeluarkan zakat, jadi orang yang paling banyak bagi manfaat, jadi orang yang paling banyak yang boleh memberikan kebaikan untuk orang sekeliling. Stop thinking about rumah, start thinking about ummah. Untuk merubah bisnes anda, inilah peluangnya. Itulah dia, kita dapat saksikan tadi semangat dan usaha yang diberikan oleh mentor-mentor kepada peserta usahawan mikro. Kalau tadi jinia-jinia diterajui oleh Mak Chun, tetapi bagi kategori usahawan mikro, Datuk Faridah Hanim atau lebih dikenali sebagai Ibu Hanim, Presiden Enams Leadership Solution, Enams Anderson Capital Berhad dan Enams International Sendirian Berhad. Beliau merupakan guru kepada lebih dari 500 syarikat dan penasihat kepada 20 syarikat perusahaan kecil dan sederhana dan merupakan ahli lembaga pengarah beberapa buah syarikat. Mempunyai hampir 30 tahun pengalaman dalam bidang pembangunan, organisasi dan modal insan, pernah menjadi pakar pembangunan organisasi, pengurusan dan pembangunan, kepimpinan serta pembelajaran di Petronas. Baiklah, kita ingin menjemput Datuk Faridah Hanim ke pentas bersama peserta usahawan-usahawan mikro di bawah bimbingannya untuk mengumumkan pemenang bagi kategori tersebut. Dipersilakan Ibu. 13 minggu kita bersama. Dari celik mata sampai lewat malam. Bertungkus lumus dengan semua tugasan dan pembelajaran yang diberi. Walaupun pembelajaran secara online, semua mentor-mentor yang berada di meja itu memberi sepenuh hati sampai lewat-lewat malam. Memberi bimbingan dari masa ke semasa, ilmu, dan kita memberi tugasan demi tugasan. Dan semua founder ni, kebahagiaan kami adalah melihat anda semua daripada kosong, ya Allah, totally almost zero to 1.8 ringgit Malaysia juta. Allahu Akbar. 13 minggu sahaja. Proven. Program ni proven. Ilmu-ilmunya proven. Itulah dia, kumpulan mentor yang perlu diberi tepukan. Yang sangat hebat. Peningkatan jualan secara peratusan meningkat daripada apa yang anda ada. Kami menggunakan data sebenar, ya. Sehingga ke episod yang ke-12, right? 12. Peningkatan anda secara purata adalah 3,000%. Crazy. Mereka kata yang ini yang paling sebab nyawa bila dengar. Ini perjuangan kita. Semua kata semangat kekeluargaan di antara peserta, tak ada competition, rivalry, they help each other, bantu-membantu, dan semangat kekeluargaan bersama mentor
wujud sepanjang Zero to CEO ini. Bravo semua. Alhamdulillah. Itu yang kita nak. Berjaya bersama, jemaah yang bagus. Ya, kedua ada yang mengatakan ibu perlu highlight ni. Mereka dapat status PKS dan juga status M-Score dari SME. Thank you so much. Allahu Akbar. Paling mengejutkan, mereka dapat masuk ke ION melalui Mak Chun. Dan akhir sekali, mereka kata, Ibu, kami sekarang dah pandai berniaga, matlamat dah lebih jelas, pengurusan perniagaan mereka lebih berstruktur. Terima kasih. Satu tepukan gemuruh untuk Ibu. Baiklah, untuk kita teruskan program kita pada hari ini, saya ingin menjemput Encik Rizal Naini, Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Malaysia untuk menyampaikan anugerah bagi kategori jualan tertinggi Shopee. Dipersilakan Encik Rizal. Anugerah khas Shopee Entrepreneur Award atau Usahawan Shopee. Izinkan saya baca beberapa sebab mengapa beliau terpilih. Beliau berjaya melonjakkan sales serta followers di Shopee. Beliau menarik follower dan pembeli dari TikTok dan Twitter. TikTok beliau mencapai 1.3 juta followers, viewers. Dan mendapat pangkat preferred seller dari Shopee. Pemenang bagi kategori khas iaitu Usahawan Shopee jatuh kepada tak lain dan tak bukan Rika Erin dari Prima Ora Legacy. Okay, izinkan Ibu Fizo untuk menyebut 10 nama teratas tanpa mengikut turutan, okey? Tanpa mengikut turutan, just stand best. Ahmad Tarzidi bin Ahmad Tamizi dari Umi dan Anak Enterprise. Major Ria dari Zaria Global. Faiza binti Zakaria dari Syarikat Amanda. Khairul Azhar dari Syarikat OMS Kitchen. Siti Nur Aisyah binti Isyak dari Syarikat Ayah Real Food. Muhammad Syafiq Zainal dari Syed Juara Trading. Muhammad Amli dari Rus Badrul, Syarikat Amli Holding. Muhammad Fazli dari Syarikat Nakanishi. Azli Nanon dari Debab Berapi. Datin Nur Syazwani dari DJJ Food. Baik, untuk anugerah yang seterusnya, saya ingin menjemput yang berbahagia Datuk Seri Syed Hussein Al-Habsyi, Pengurusi SME Corp Malaysia, yang berbahagia Datuk Suryani binti Datuk Ahmad, Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, untuk mengiringi yang berhormat Tan Sri Noh bin Haji Omar, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi naik ke atas pentas untuk menyampaikan anugerah seterusnya. Dipersilakan. Kategori CEO Usahawan Berpotensi. Beliau menunjukkan potensi yang besar, seorang yang sangat bersemangat tinggi, konsisten dari minggu ke minggu. Sangat passionate and dedicated, rajin dan bersungguh-sungguh. Kami percaya beliau sekiranya konsisten mengembangkan bisnes, menambah kapasiti pembuatan dan membina pasukan yang mantap, mampu menjadi lebih berjaya lagi. Jadi pemenang bagi kategori usahawan berpotensi jatuh kepada Faiza binti Zakaria dari Amanda Lakers.
100,000 grant dari SME Corp. Kategori seterusnya, kategori usahawan jenama terbaik. Produk beliau menekankan pada natural, gluten free, vegetarian tanpa bahan pengawet, tiada MSG, tiada warna tambahan dan disumberkan dari pilihan bahan mentah yang premium. Menariknya tentang produk beliau, bukan saja bertumpu pada kualiti produknya, juga packagingnya yang mampu menarik minat generasi zaman sekarang dengan susunan strategi perniagaan yang betul, menggunakan ilmu dapatan sepanjang ZTC. Kami yakin brand ini mampu menembus pasaran yang besar dengan jayanya dan bertahan. Pemenang bagi kategori usahawan jenama terbaik jatuh kepada Siti Nur Aisyah binti Ishak dari Ayah Real Food. Wow, tahniah diucapkan menerima grant RM150,000 dari SME Corp. Kategori seterusnya, kategori bagi usahawan produk inovasi. Taspen ya. Beliau menekankan keaslian masakan tradisional Melayu, terutamanya dari Kelantan. Walaupun menggunakan teknik cepat dan mudah, sesuai untuk masyarakat zaman ini, resepi turun-temurun nenek moyang. Namun, beliau telah mencipta satu produk yang mana generasi zaman sekarang boleh menggunakannya dengan cara yang cepat dan pantas. Pemenang bagi kategori usahawan produk inovasi jatuh kepada Datin Nur Sazwani dari DJJ Food. Wow, itulah dia grant RM200,000 dari SME Corp. Keputusan kemuncak bagi usahawan mikro mempunyai karakter yang tenang, kepimpinan yang tinggi, gigih dalam menjayakan setiap perniagaan beliau. Pernah jatuh teruk dalam bisnes. Bermula dari hampir kosong, peniaga jalanan, masuk ZTC penuh pengharapan, kemudian matang dengan ilmu, bijak menguruskan bisnes, mempunyai hubungan yang baik dengan orang lain, mewujudkan payung bisnes demi memayungi ramai lagi peniaga jalanan ke arah menunjukkan perniagaan yang berstruktur. Seorang yang membantu ramai dari kalangan B40. Sikap kepimpinan beliau boleh dirasai. Kematangan baru yang beliau tunjuk dalam mengembangkan perniagaan sepanjang ZTC sangat membanggakan. Pemenang bagi kategori CEO Usahawan Terbaik jatuh kepada Muhammad Amli bin Rospadron dari syarikat Amli Holding. Wow. Tahniah diucapkan dan dengan ini pemenang utama menerima grant berjumlah RM300,000. Satu tepukan gemuruh untuk pemenang kita. Silakan. Ya Allah, ni Irma. Agar aku bisa berdiri tegap dan segak bagaikan Laksmana Melayu. Hai 10 helai daun sirih ku gentas bersama bunga cengkih, jadilah engkau darah merah untuk mengalir
Uratku agar bisa ku berlangkah gagah dan tampan bagaikan si jantan yang berkokoh. Ayo! Di mana bumi ku pijak, di situ langit ku junjung. Alam-alam menyeluruh perkasa, biar sampai ke pangkal lengan. Oh, oh, oh. Aku seru mantra pusakaku, mantra semerah padi, mantra semerah padi, mantra semerah padi, mantra semerah padi, mantra semerah padi. Sepuluh helai daun sirih gentas bersama bunga cengkih, jadilah engkau agar aku bisa berdiri tegap daun